Alhamdulillah kita dapat bersama kita pada petang ini untuk kita menyambung lagi tentang tajuk technical analysis. Jadi kita ada buat pun quiz, iaitu you tanya soalan dan saya akan menjawablah. Jadi saya nak tanya, adakah you nak saya menjawab soalan tu hari ini ataupun you ada soalan lain yang you nak tanya untuk technical analysis? Jawab soalan quiz tu, Doktor. Kalau macam tu kena seorang baca kan soalannya. Nombor 7. Tempat yang banyak rebound dijadikan sebagai tempat start buat line boleh? Tempat yang banyak apa? Rebound. Okay, tempat yang banyak rebound. Boleh dijadikan? Boleh dijadikan sebagai tempat start buat line. Ya, boleh. Ini untuk buat support yang resistant. Okay, kalau nak buat support resistant, you tengok tempat yang banyak dia buat lantunan ni ataupun dia buat rebound. Okay, sebagai contohnya kalau kita tengok saya share kejap. Okay, saya share punya screen. Okay, ini contoh kalau kita tengok nampak ke skrin saya? Nampak. Nampak, Doktor. Okey, nampak Okey, contoh ni inilah satu share, nama dia Pelikkan International Corporation. Okey, so saya saja buat screener tadi. Okey, Pelikkan ni dia keluar sebagai satu screen share yang kita boleh beli dalam konteks buy today sell tomorrow. Okey, ini saya buat screening tadi. Okey, untuk BTST punya list adalah beberapa counter yang saya nak tengok lah. So counter ni maksudnya beli petang nanti, besok bagi jual. Okey, so Pelikkan ni dia termasuk pula pada petang tadi. Okey, petang tadi dia masuk. Okey, yang ni nampak. Okey, sebagai saya punya screener. Okey, dia masuk. Okey, maksudnya dia bolehlah kita consider dalam buy today sell tomorrow. Okey, tapi nak beli tu nantilah, petang-petang nantilah, dekat closing nanti. Alright, so dalam konteks ni untuk kita nak tengok tempat dia buat rebound tu banyak So contoh ni sekali kat sini, sekali kat sini. So ni adalah satu tempat yang boleh kita buat sebagai satu garisan support, iaitu sokongan. Maksudnya dia turun dan dia melantun balik. So kita akan buat satu garisan kat situ. Okay, ini pun lebih kurang lah kan. Tapi ini di bawah sikit lagi. So maksudnya ini adalah rendah lagi Kita rendah lagi. So kalau kita tarik dia sikit ke atas. Okay, dia lagi rendah ke bawah ni So ni lah support yang terakhir lah. Kalau dalam konteks carta ni dia yang terakhir sekali. Okay, yang ni lah support yang kedua. Okay. Lepas tu kita akan cari lagi mana-mana tempat yang ada rebound. Sini pun nampak 1, 2, 3 je ada rebound. So ni adalah satu support kan. Support juga ni dulu ni. Tahun-tahun yang lama ni tahun 2019 Ada 3 kali dia buat lantunan kat situ. Okay. Dan tapi kat tengok sini pun dia pun melantun ke bawah balik. Maksudnya ini dulu adalah resisten dia. Okay, dia turun, dia naik dan dia melantun ke bawah balik. Itu adalah resisten dia. Okay, nampak dia melantun, dia melantun, tapi ini dah pecah. Okay, sekarang ni dia melantun, dia turun balik dan dia naik balik. Kan? So sekarang kita kena cari, yang ni adalah dia panggil support pertama, support kedua, support ketiga. Tapi support ni, dia akan jadi, sebelum dia jadi support, okay, dia panggil ni, inilah resistant. Okay. Ini S kan, support, okay, dia dah naik. So yang atas ni adalah resistant. Tapi apabila dia dah
tembus resistan ni akan menjadi support. Okey, dia panggil support become resistant. Saya tulis dulu support become resistant. Ni SBR. Okey. SBR maksudnya support become resistant. Okay. Faham tak kalau support become resistant tu apa? Bukan, terbalik saya ni. Ini resistant become support. Okay. Resistant become support. Okay. Resistant become okay, support. Daripada petang ni kadang otak dia ada ni pening sikit. Alright. Faham tak RBS ni? Hello. Faham doktor. Faham ya? Okey, maksudnya dulu dia ni adalah resistant. Okey, dulu dia adalah resistant. Okey, kalau harga kat sini dia nak pecahkan ni dulu. Okey, tapi sekarang ni yang resistant dia ni telah menjadi support. Okey, resistant dia telah menjadi support. So maksudnya ni adalah support. Okey. Dulu resistant, sekarang dia support. Sekarang ni yang ni dulu adalah resistant. Tapi apabila dia dah pecah, so ini pun menjadi support balik. So resistant become support juga yang ini. Okay, ini pun RBS. Okay, sekejap salin. Tampak. Dia pun jadi RBS dan kita kena cari resistant yang kemudian. So resistant yang paling dekat sekali ialah kat sini. Okay, sekarang ni dia ada dekat resistant lah. Okay, sebab ni ada satu lantunan dia turun ke bawah. Okay, nampak kan? Ini pun ada satu lantunan dia turun ke bawah. So ini adalah resistant, tapi resistant ni tak berapa kuat lah. Okay, dan the next resistant kat mana? Rasa kat mana? Next resistant kita nampak dia ada satu lantunan di sini, satu lantunan di sini. Okay, kemungkinan ini adalah resistant dia. Okay. Okay, lebih kurang macam tu. So ini adalah resistant. Okay, ini adalah resistant. So dia tak kira sama ada dia support atau resistant, di mana dia banyak dia melantun, dia banyak dia menjadi dia rebound kat situ, dia tolak kat situ, itu maksudnya itu adalah tempat dia resistant. Kalau dia kat bawah, itulah tempat dia support. So kita tahu sini adalah resistant jugalah sebab yang paling tinggi dulu okay, lebih kurang. Alright, so kita boleh tengok lagi ke kiri lagi kan. Okay, dia sebenarnya memang ke kiri pusing lah. Okay, ke kiri pusing, ke kiri pandang. Okay, nampak Yang nampak kita dah buat garisan dulu ni kan. Kita tak tengok kan yang sini kan, tapi kita nampak ini macam dia mematuhi pula support kita yang kita lukis kat depan tu. Nampak dia naik ke atas balik. Okay, dia berlantun ke atas balik. Alright, so pelikan ni tahu tak company apa? Company ni company yang selalu you beli alat tulis you kan, alat tulis you semua tu. Ini adalah company itulah. So kalau dalam konteks ni, ini untuk senarai buy today sell tomorrow beli petang nanti, okay, besok pagi-pagi pukul 9 suku 9.20 ke boleh jual. Okay, dia pegang sekejap je, pegang satu malam je. Okay, pegang satu malam je. Okay, so ini adalah senarai buy today sell tomorrow. Tapi dia bergantung kat orang masing-masing bergantung kat orang masing-masing. Okay, sama ada dia suka ke tak BTST ataupun tidak Alright, okay. Boleh tak soalan ni menjawab, jawapan saya ni menjawab pada soalan tadi? So saya jawab tentang, boleh okay. Soalan yang seterusnya. Boleh je tanya, kalau rasa ada student nak tanya yang lain kan, dia rasa dia nak tahu sangat, okay, dia tak sabar nak tahu jawapan dia kan. So boleh je tanya, okay, tak semestinya nak kena tunggu jawapan soalan yang kita baca. Ya. Macam saya terang ni, terus je tanya. Okay, silakan siapa tadi? Sekejap.
Saya sambung soalan yang tadi Okey, boleh. Apa pandangan doktor Nama sedap Namanya tak apa dengar. tersekat ni doktor? Ya. Apa pandangan doktor terhadap harga pasaran Top Glove? Adakah akan mencapai harga 9.5 seperti Oktober lalu atau menurun? Okey, ini saya dah jawab untuk video yang lepas. Ya, dia orang dah tanya. So saya dah jawab. Nanti kita refer kat video tu Okay, the next one. Adakah uptrend hanya boleh diukur dalam tempoh masa yang lama atau dalam tempoh beberapa hari kita dah boleh tentukan satu-satu company itu adakah uptrend atau downtrend? Okay, nak tahu dia uptrend ni. Okay, dia ada 3 kriteria lah, 3 keadaan. Pertama, keadaan jangka panjang. Kedua, keadaan medium term, okay, dan jangka separa sederhana. Dan keempat ni jangka pendek. So kita kena tengok tiga lah. Okay, 3. So jangka pendek, jangka sederhana dengan jangka panjang. Kalau dalam kita buat perancangan ekonomi pun kita akan tengok jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau jangka panjang tu kita tengok rancangan Malaysia kan. So kalau jangka pendek tu kita tengok kepada bajet dan sebagainya lah. Okay, national budget dan sebagainya. Okay, dalam konteks counter pun sama. Okay, konteks counter dan sama. Contoh kita buka counter. Okay, memandangkan kita ada beberapa counter yang saya tengah tengok tadi untuk BTST tapi itu BTST tu adalah untuk jangka pendek, iaitu saya punya trading hanya untuk beli hari ni besok jual. Tapi saya tak belilah sebab kita ada kelas kan. So saya tak adalah nak membeli. Okey, cuma saya bagi cadangan idea. Okey, sebagai contoh saya tengok counter ni, Ho Hub. Okey, Ho Hub. Okey, kalau untuk kita beli jangka pendek, okey, tak ada masalah lah. Kita nak tengok hari ni nak jual besok kan. So kita tengok dia memang tengah buat kenaikan. Okey, dia tengah buat short term, okey, trend, uptrend, short term uptrend. Okey, short term uptrend dan dia telah memecah let's say inilah dulu support yang lama. Okey, dia telah memecah rintangan, okey, dan okey, sekarang tengah sampai dekat betul-betul dekat rintangan, okey, 40 mesin tu. Okey, so dia lebih sikit 45.5 sen. So maksudnya ni short term. Okey, ini daily tapi saya boleh juga tengok kalau saya tengok 1 jam. Okey, saya tengok 4 jam dulu lah. Okey, 4 jam okey memang dia tengah naik. Okey, 4 jam ni okey. Lepas tu saya boleh tengok yang lagi kecil, okey, sebab saya nak tengok dia jangka pendek kan. Okey, so ni jangka pendek dan mungkin saya boleh tengok lagi sampai 15 minit. Okey, tapi nampak 15 minit dah macam tak apa ni lah, sebab dia counter ni tak berapa aktif for Hub Construction Company. Okey, so nampak dia dah dia tolak balik dekat resistance tu. So sebab tu kita kena monitor sampai petang nanti. Okey, monitor sampai petang nanti dia boleh ke tak. Tapi counter ni nampak kalau kita tengok dari jangka panjang pula. Okey, ni jangka pendek jangka pendek okey, dia masanya menaik. Okey, lepas tu kita tengok pada jangka panjang. Okey, jangka panjang kita tarik tengok ke belakang. Okey, kita tengok ke belakang, kita nampak secara you tengok ini downtrend ke uptrend? Saya tanya dulu. Downtrend ke uptrend?
atau sideway? Sideway. Okey. Sideway, Doktor. Okey, dia nampak lebih kepada sideway. Tapi kalau dari jangka panjang, okey, dia masih lagi kita tengok nak tahu dia downtrend ke tidak. Okey, so sekejap Wah. Okey, kita ambil senang je nak tahu dia trend dia macam mana kan. So yang ni saya ambil yang paling tinggi, okey, kenaikan dia, maksudnya dia naik lower high dia. So the next one saya cari pula lower high yang seterusnya. Ni lower high yang seterusnya. Nampak dia naik. Okey, dia macam ada mengikut lah, dia mengikut kan. Okey, lepas tu saya cari pula lower high yang seterusnya. Dia makin lama makin rendah kan. Makin nampak. Ini makin rendah. High dia makin rendah kan. Okey. Lepas tu kita ada lagi satu dekat sebelah sini. Okey. Tapi yang ni tak nampak macam dia dah buat lebih kurang lah, high dia tak adalah rendah sangat. Okey. So dalam konteks ni, kita tengok dia masih lagi downtrend. Okey, dia masih lagi downtrend, tapi kat sini dia nampak macam sideway. Okey, kat sini dia nampak macam sideway. So kita boleh katakan dia dalam sideway lah kalau kita tengok. Okey, kita ambil daripada sini. Okey, ini adalah pergerakan sideway dia lah. Okey, pergerakan sideway dia. So dia mungkin akan, okey, kalau dia tak pecah ni, maka dia masih lagi dalam trend yang sideway lah, sideway. So kalau dalam konteks ni, ini ialah konteks fasa, mungkin fasa sideway iaitu fasa akumulasi. Okey, fasa jerung-jerung ke apa ke sedang mengumpul. Okey, mengumpul dan apabila dia pecah nanti barulah dia boleh naik. Okey, dalam teori Wyckoff, teori Wyckoff, saya ada buat video teori Wyckoff. You boleh tengok dalam YouTube . Jadi dia inilah fasa akumulasi selepas markdown. Okey. Markdown adalah yang ni. Sekejap. Markdown tu lah yang turun tadi. Okey, ini adalah fasa markdown. Okey. Yang ni adalah fasa markup. Okey, yang sebelah sini. Markup, lepas tu distribution dan markdown. Okey. Alright. So inilah fasa akumulasi balik. Okey, sebelum dia akan buat markup. Okey, kalau dia buat markup lah, tapi dia makan masa yang panjang dia tengok dia punya distribution, dia punya accumulation phase dia daripada Januari 2018 sampai sekarang. Okey, lama. Sebab tu ada yang tanya itu, kenapa tak nak masuk counter sideway? Boleh masuk counter sideway, tapi saya nak tanya, kalau you beli kat sini lah kan, okey, you ni kalau investor, berapa lama you boleh sanggup tunggu? Hello? Ya, berapa lama you sanggup tunggu? Sanggup ke you tunggu? Tak sanggup tunggu, kenapa? Sebab lama nak tunggu dia naik balik. Ya, nak tunggu tu naik balik lambat. So maksudnya, sebab tu counter sideway ni boleh masuk, you boleh beli kat sini. Contohnya you beli dekat kat support, okay, dan jual dekat resistance kan. Okay, you beli kat support, jual resistance, support, jual resistance macam tu. Okay, you beli kat support sini, okay, you jual dekat resistance, okay, you beli dekat support, okay, you jual dekat resistance, okay. So you beli dekat, ini tak ada lagi lah. Ini you beli dekat dekat the rebound ni lah, okay. Tapi you akan jual dekat resistance. Okay, you akan jual dekat resistance. Okay lah, boleh lah you nak ni. Tapi ini adalah maksudnya sideways lah, okay. Dia punya pergerakan dia macam tu.
Tapi once dia break ni, once dia break ni, ini akan ada yang panggil markup phase. Markup phase, fasa markup. Kalau dalam teori Wyckoff ni dia ada tiga rules. Pertama, dia punya market tu structure dia unik, tak sama macam yang dulu. Yang tak, maksudnya dia unik lah. Keduanya dia adalah dia ada effort dan cost, effort dan effect. Maksudnya effort tu tengok volume tinggi, effect dia akan naik harga. Contoh itu, Allah. Right? Dan juga cost and effect dia. Maksudnya apabila volume dah masuk, sebab tu dia akan jadi markup phase, fasa markup. Bila orang dah start beli, dia akan jadi markup phase. Kalau orang dah start jual, contohnya dekat situ, dekat sini kan, orang dah start jual sini, jadi dia akan jadi markdown. Effect dia lah markdown. Cost dia orang menjual. Effect dia markdown. Cost dia sini orang membeli. Effect dia markup. Kalau you tengok sini, ini pun sama juga dalam konteks ni. Konteks ni, ini adalah fasa, fasa dia buat akumulasi. Ini fasa akumulasi dia. Nampak dia sideway kan? Ting dong, ting dong, ting dong. Lepas tu, you tengok kat sini dia punya lower low dia makin lama makin lower high lah panggil. Lower high dia makin lama makin tinggi dan dia break dia punya sideway tu. Bila dia break sideway, ini yang kita nak tunggu. Yang ni yang kita nak tunggu dan nak masuk. Iaitu kita nakkan yang ini. Kita nak yang ini. Yang ini adalah kenaikan berapa persen? Kenaikan ini yang kita tunggu, iaitu memberikan keuntungan sebanyak 136%. 136% dalam masa berapa hari tu? Dalam masa 237 candle lah. So ini adalah yang kita nak. Ini yang kita nak. Right? Sebab tu dalam teori, contohnya teori Wyckoff, dia akan sabar je. Semasa buat benda ni dia main pingpong. Dia main pingpong je. Betul lah, ini cerita benar, dia main pingpong. Trader-trader dia semua main pingpong sampailah dia tunggu setup yang betul. Dia sanggup tunggu sampai setup dia betul. So barulah dia masuk. Dia masuk dekat area, betul-betul dekat area yang selepas breakout. Sebab dia tak boleh masuk dekat sini. Dia tak boleh masuk sini. Sini dah tinggi. So dia akan masuk selalunya selepas ni. Alright. So sama juga dalam konteks ni. Ini pun kita tengok ini pun adalah sideways. Sideways dan dia buat breakout dan you ambil. You ambil breakout. Ini lagi cepat you tengok yang ini lagi cepat. Sampai berapa hari kenaikan dia. Yang ni lagi cepat. So ini adalah breakout trader. Breakout trader dia akan ambil ni. Ni cepat ni. Sekejap je dia punya naik-kenaikan tu. Dia ambil yang tu. Yang kenaikan dia sekejap saya tukar. Kenaikan dia adalah sebanyak berapa ni? Susah sikit. 184%. 184%. 184%. Nampak? 184% dalam berapa hari tu sekejap tahu berapa hari ni kita kena tengok sini. Tak banyak pun hari dia. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari je. Ini 5 hari. Yang tadi tu berapa hari? Yang ni ni panjang sikit lah. Ini panjang sikit. Ini berapa hari ni? Kalau kita tengok hari dia. 92 hari lah. Ini panjang sikit lah.
Okay, ni 92 hari. Alright. So kita nak cari yang macam tu. Sebab tu dalam konteks yang HOHAP ni, kalau you nak tunggu dia breakout. Okay, tunggu dia breakout. Okay, tunggu dia breakout. Sekejap saya buatkan balik. Tunggu dia breakout dekat kawasan sini. Sebab tu kita kena tunggu je. Unless you buy macam nak tengok buy today, sell tomorrow tu tak apalah. Tapi kalau you nak swing, okay, kita tunggu dia breakout. Okay, boleh tak? Okay, kita tengok jangka panjang pun tengok, jangka pendek pun tengok, jangka sederhana pun tengok. Next. Soalan seterusnya. Okay, next question. Is it true when prices sustain above a moving average, it is uptrend? Macam mana soalannya? Soalan dia tanya betul ke kalau harga kekal di atas moving average, counter to uptrend? Okay, dia moving average tertentu bukannya semua moving average. Kalau harga tu atas moving average 20 itu short term, okay? Sebab MA 20 ialah 20 hari. Kalau MA 50, MA 50 hari. Kalau MA 100, MA 100 hari. MA 200, maksudnya MA 200 hari. Purata harga 200 hari. So, tak semestinya dia uptrend atau downtrend, tapi selalunya atas 50 itu kira uptrend. Dia atas 50. So, itu dah kira maksudnya uptrend jangka masa sederhana. Okay, uptrend jangka masa sederhana. 50 hari kan? Kan 50 hari tu maksudnya kalau dalam konteks kita trading 2 bulan setengah lah. Okay, sebab 1 bulan 20 hari, 2 bulan 40 hari, so tambah 10 hari, so 2 bulan setengah. So dia maksudnya jangka masa sederhana. Tapi kalau kita nak tengok 200 hari tu baru kita nampak dia sama ada dia akan menjadi uptrend 200 hari ataupun tidak. Okay, kita tengok satu counter lah. Ini HOHAP Ini saya tengok counter yang watchlist saya. Okay, kita tengok okay, yang mahal sikit lah, P-Metal. Okay, P-Metal. Okay, P-Metal ni dia daripada harga RM1 dulu, okay. Daripada harga RM1, 50 sen je. Okay, 50 sen, okay, dan dia naik. Dia naik, okay. Dan sekarang ni naik lagi, okay. Alright. Okay, so kita tengok ini ada tempat-tempat mana dia buat sideways dan sebagainya lah. Ini sideways lah ni. Okay, ketika dia buat sideways. Okay. Lepas tu dia naik dan turun. Okay, ni dia punya markup, distribution. Okay, lepas tu dia buat sideways balik, buat accumulation balik. Okay, ni pun dia buat sideways balik. Okay. Lepas tu dia break balik. Okay, dan sekarang ni dia break. Okay, sekarang ni dia buat satu lagi sideways kan. Kita ingatkan dah habis. Okay, kita ingatkan dah habis, dah turun. Maksudnya dia akan turun. Tapi rupanya dia breakout lagi. Dia breakout lagi. Okay, so dia maksudnya dia nak markup. Okay, dia accumulate lagi. Dia naik lagi. Okay, second push Ingatkan dah habis dah, tapi rupanya naik lagi Alright, so sekarang ni P-Metal tengah naik. Okay, P-Metal tengah naik. Alright, so soalannya tadi nak pakai moving average. Okay, nak pakai moving average. So saya akan buka template moving average, ada tak saya buat. Okay, moving average. Okay dah. Saya pakai moving average yang GMMA ni GMMA ni, kalau you tengok, okay, saya buang Bollinger Band, okay. Saya tutup Gun Square, okay. Dan you akan ada GMMA. Okay, GMMA ni adalah gabungan 12 moving average. Okay, 12 moving average. Right? GMMA ni ada 12 moving average, dan moving average ni ada yang pendek dan ada yang panjang. Pendek ni yang hijau, panjang ni yang warna ni warna apa Orange Okay. Alright.
Okay, yang ni. Okay, so kalau tak yang orange tu yang satu, yang lain semua merah. So kalau kita tengok ini dia punya moving average dia lah, yang pendek ialah 3, 5, okay, 8, 10, 12 dan 15. Ini yang pendek. Okay, sampai ni. Ini semualah EMA, Exponential Moving Average. Dan yang panjang adalah 7 sampai 12 ni ialah pada 30 hari, 35, 40, 45, 50 dan 60. Okay, you boleh je letak ni 200 pun boleh. Okay, saya letak yang hujung ni 200. Contohlah contoh. So you akan ada EMA 12. Ni adalah EMA 200 ni. Okay, selalunya kalau EMA kita harga di atas EMA 200 tu menunjukkan dia akan mengalami trend jangka panjang lah. Trend uptrend yang jangka panjang. Okay, nampak ni EMA 200 ni. Okay, yang paling bawah sekali ni kan, dia ke atas kan. So maksudnya dia tengah uptrend jangka panjang. Tapi yang pendek-pendek ni semua okay, menunjukkan dia kenaikan trend dia lah. Selalunya kita akan GMMA ni kita akan beli apabila yang pendek, okay, yang pendek ni, yang hijau ni dia cross yang panjang, yang EMA yang panjang. Dan apabila dia start mengurai-ngurai, okay, mengurai-ngurai ke, dia apa ni, dia punya line-line ni, okay, start dia apa dia panggil lah, kalau dia makin dia bukan bersimpul kan, macam ni bersimpul kan, tapi ni dia macam apa, dia mengurai-ngurai ke? Aduh, yai. Tolong bahasa Malaysia. Dia spread doktor. Spread tu. Bahasa Malaysia apa pun. Rasanya macam tersebar. Ya. Contoh ni. Dia apa dia panggil dalam bahasa Malaysia ni? Dia terurai-urai kan? Boleh lah doktor. Asal faham. So maksudnya kalau dia maksudnya dia makin tersebar ni kan, dia masih membuka tu, maksudnya dia tengah nak naik dengan laju. Okay, so kita nak tengok benda macam ni. Sebab kalau dia tak jadi, kalau dia macam ni, dia bersimpul macam ni, dia tak ada apa-apalah. Dia bila dia mengurai tu, barulah harga dia akan naik. Okay, baru harga dia akan naik. So kita tengok macam ni, dia mengurai macam ni kan. So harga dia naik, momentum dia ada, nampak ni. Okay, nampak. Okay, yang ni. So bila dia dah bersimpul balik, tu maksudnya tak sedap lah. Okay. Tapi kalau dia bersimpul macam ni kan, so kita tunggu bila dia nak cross tu. Okay, bila dia nak cross tu. Okay, kalau dia cross bawah ni, maksudnya kita cut loss. Okay, sebab dia akan jatuh. Okay, contohnya yang hijau cross yang merah ni. So maksudnya kita, dan apabila kalau hijau ni mengurai pula di bawah, tu harga dia jatuh laju tu. Nampak? Okay, kalau hijau ni mengurai di bawah pula, so harga dia akan jatuh. Tapi kalau dia nak naik, dan dia mengurai ke atas ni, dan dia akan naik dengan laju. Okay, dia akan naik dengan laju. Ini contoh kalau you guna moving average. Sebab banyak dalam indicator ni, kita banyak pakai moving average. Okay, kita banyak menggunakan moving average. Yang ni nasib baik dia tak jadi downtrend. Sebab apa, dia dah pecah pun EMA 200 dia. Okay, dia dah tolak pun sampai ke harga RM2.65 untuk metal. Sekarang ni harga dia dah naik balik kepada RM7. Okay, so kalau you beli kat sini hari tu RM4, sekarang ni dah RM7 lah. So berapa hari je dia ni? Berapa hari je dia punya rally ni? Kita tengok you beli dekat sini, okay, you rally dia adalah selama 154 hari. Okay, 154 hari. Sorry, kita pakai hari. 154 hari. Okay, 154 hari rally dia. Oh, bukan kat situ, sini. Okay, 188 hari. Okay, trend dia menaik je. So you simpan
dan you swing, okay, panggil swing you beli sikit dan you swing sampai hari yang ni, okay, hari ni selama 183 hari. Okay, 183 hari. Almost dekat setengah tahun lah. Okay, setengah tahun. Okay, so MA ni adalah indikator yang penting untuk you guna pakai lah sebagai point, okay, mengatakan bahawa harga trend tu tengah menaik ataupun tengah menurun. Okay boleh Boleh. Okay, soalan seterusnya. Okay. Boleh ke doktor tunjukkan graf putus dengan lebih terperinci bila pelabur dah lari dari main dalam kaunter tersebut, dan adakah waktu itu syarikat tersebut langsung tidak mempunyai traders atau investor? Maksudnya tak ada volume lah. Kalau you tengok, okay, kalau kaunter-kaunter yang tak ada volume, senang je. Okay, kalau kita nak tengok kaunter-kaunter tak ada volume, okay, boleh boleh. Sekejap saya buka saya buka penyaring saham. Okay, saya pergi cari yang ada tak yang tanpa volume? Tak ada pula volume, tak ada volume. Paling rugi, paling banyak pemodalkan. Okay. Initial volume. Dah. Okay, 445 ni selalunya saya kalau time-time untuk you buat BTST, time ni lah you akan tengok counter. Okay, time ni you akan tengok counter. Okay, so kalau dalam konteks ni ada 1, 2, 3, 4, 5 lah yang you boleh tengok untuk sekejap. Ada berapa? Sekejap. Satu, kita ambil one day. Okay, one day. Oh, tak boleh tukar dah sebab dah pukul 4.45 kot. Okay, 4 hours boleh. One day. Okay, ni lah counter dia. Okay, JFTech, okay, Glomax, GCAN, PPHB dan juga Pelikan tadi. Okay, contoh you boleh tengok lah sekarang ni. Contoh ni time sekarang ni Okay, ke time sekarang ni kita tengok. Okay, carta. Kita ada masa dalam 15 minit je untuk buat keputusan tau. Okay, 15 minit je nampak Okay, yang ni ialah okay. So hari ni dia tak berapa cantik lah. Candle ni ada candle yang macam ni. Okay, so tak cantik sangat saya tak tukar balik. Sebab dia ada candle ni, dia satu candle yang lemah lah. Mungkin kalau besok kalau jatuh dia akan jatuh. So tapi sekarang ni volume tengah masuk. Okay, nak tahu macam mana volume tengah masuk atau tidak sekarang ni volume ada semalam volume masuk tapi hari ni ada volume jualan. So ada tekanan sikit tapi volume jualan tu taklah tinggi sangat. So taklah menakutkan sangat lah. Okay, tak menakutkan sangat. Jadi kalau dalam soalan tadi, macam mana nak tahu kaunter tu telah ditinggalkan, maksudnya volume dia tinggi lah. Okay, volume untuk menjual ni tinggi. Okay, tapi sekarang ni volume ni ada menjual juga tapi volumenya tak terlalu tinggi. Macam ni volume yang menjual ni tinggi. Okay, yang ni sebab dia naik tu tinggi lepas tu yang ni lah jual volume masuk lagi. Okay, cuma tak cantik lah dia punya candle tu, tak cantik. Candle dia tu dia macam doji dia macam buat doji dah. Apabila doji dia dalam uptrend dia tak menarik lah. Okay, tak menarik kalau doji semasa uptrend. Doji ni tak semestinya candle kena palang tu
Dia macam ni yang body kecil ni pun kita boleh panggil doji juga Okey, ni contoh satu kaunter. Okey, saya nak tengok kaunter lain Ini kaunter pagi tadi saya dah tengok, tapi sekarang ni kita tengok yang tadi tu. Okey, ada JF-Tech, Lomax, Gcan, okey, tengok Gcan. Gcan ni candle yang menarik. Okey, candle yang menarik sebab dia buat Morobozu. Okey, tapi kita tengok dia punya resistance. Okey, resistance dia adalah di sini. Lebih kurang ini satu dan juga yang ni satu. Okey, so dia dah lepas. So maksudnya kita mungkin boleh lah untuk beli. Okey, boleh beli pada 92 sen ni, ataupun kita tak dapat 92 sen, mungkin kita dapat daripada 91 sen ke ataupun ni. Okey, kalau kita tengok contoh kita ambil Gcan. Okey, Gcan ni ada dalam ni tak? Tak ada dalam top 30, so Gcan. Okey, dah tinggi tu. Okey, dia naik tadi. Pom. Okey, volume masuk. Okey, so kita rasa kalau nak beli, okey, rasanya kita hanya akan, dia punya closing price sekarang ni lah 92 sen. Okey, theoretical closing price adalah 92 sen. So kalau you nak beli, kan, you akan beli lebih kurang pada harga 92 sen yang boleh dapat. Okey, 92 sen. Okey. Alright, nak beli kah? Nak tanya ni, nak beli ke tak? Rasa-rasanya boleh naik ke tak? Kalau kita tengok kepada konteks buy today, sell tomorrow. Ada lagi seminit lagi untuk dia closing. Seminit lagi untuk closing dan lepas tu kita ada 10 minit untuk beli. Sekarang tengah pre-closing. Sekarang dah closing kan ni. So dia tutup pada harga 92 sen. So kalau nak beli 92 sen ni memang boleh beli sangat. Ada 123,000 unit yang nak dijual. Dan belum ada orang yang membeli. So kalau you rasa you nak beli, so you buat macam ni je, buy. Okay, contohnya saya belilah NRS 1111. Yes. Tadi orang beli ke jual? Orang jual Oh, belum tutup lagi ni. Belum closing lagi. Dah closing belum? Dah Kenapa lagi 92 lagi? Ni pukul berapa sekarang? 451. Patutnya dah close. Mana jam dia? 451 patutnya dah close. Closing. Kenapa ada lagi yang queue kat sini? 90 sen. Ni pun 90 sen. 92. Oh, belum close lagi. Okay, dia tengah queue lagi You tengok kat sini, ada 25,900. Okay, queue dekat 92 sen. Ni 123 pun 92 sen. Okay, kita tunggu. Alright, ini Gcan. Kita boleh set, kita nak beli, tak payah banyak-banyak lah. Beli 5,000 je, contoh lah contoh pada 0.92. So 5,000 kali 0.92 tu berapa? Ada 4,000 lebih kot. Okay, 4,000 lebih.
Right. Okay, so kalau dalam konteks kita tengok chart dia tadi, okay, dia boleh pergi sampai 90 RM1 lah. Kalau dia betul-betul dia naik. Okay. RM1. Okay. Tapi sekarang ni tak tahu lagi lah besok dia naik ke turun. Okay, tu kalau GCAN. Okay, seterusnya kita ada lagi yang pelikan tadi kan. Pelikan tadi kita tengok, okay. Pelikan tadi kemungkinan boleh naik tapi dia ada resistance terdekat dia 34 sen setengah. So sekarang ni adalah 33 sen 33.5. So you bolehlah dapat 2 bit. So 2 bit tu maksudnya 1 sen. Okay, boleh dapat untung 1 sen. Okay, so dalam konteks ni kita mungkin boleh jugalah nak try tu dapat 2 bit. Okay, kita tengok pelikan. Ini kejap Kenapa dia tak ni ya? Tempat. So dia akan close 52 sen TOCP ni theoretical opening, closing and pricing. Theoretical opening, closing, price. So dia akan close pada harga anggaran dia 92 sen. Okay, 92 sen. Tapi dah tinggi juga dia ni. Okay, kalau untuk sebagai contoh bolehlah kita tunjuk. Okay, closing price dia ialah pada harga 92 sen. Okay, 92 sen. Lagi seminit lagi kot. Dah habis dah ni. Kenapa pelik betul ni? Tengok tadi apa ni tadi pelikan. Okay, 33.5 dia close dekat 33.5. Okay, dia close dekat 33.5. Tapi dia punya Q yang nak jual pun banyak juga lah besok. Okay. Q dia nak jual pun besok banyak. Okay. Okay, kalau you nak beli, boleh beli So saya letak sini buy quantity 10,000. Okay. Pada harga 0.335. Okay, saya klik buy. Okay, dia 335. Okay, saya letak sini confirm. Okay, ini dah match lah Saya dah beli pada harga 33 sen setengah 10,000 kuantiti. Okay, kita tengok dekat match. Okay, status. Order status. Okay, completed. Okay, completed 10,000. Okay, 3,350. Okay, so besok pagi-pagi jual lah. Kalau dia tak naik, kita jual juga. Kalau dia turun pun jual jugalah. Sebab ni buy today, sell tomorrow kan. So pagi-pagi besok jual lah. Kalau unless you swing, okay, unless you swing, you akan beli untuk swing lah. Okay, tapi yang ni saja-saja je untuk tunjukkan macam mana buy today, sell tomorrow. Okay. Dan lagi contoh tadi, kita buka balik tadi apa GCAN tadi, kenapa dia jadi lain macam dia punya Q dia. 92 lah, betul lah, 92 sen dia tutup. 92 sen. Alright, so satu lagi kita kena tengok ramai orang jual ke beli pada
closing ni. So dalam Gcam ni ramai orang menjual pada 92 sen ni. So kita kalau nak beli boleh lah, nak beli boleh. So nak beli, kalau kita beli pun saya nak beli sikit-sikit lah untuk tunjukkan contoh. Saya beli sebab dia 92 sen, saya beli 3,000 unit je. 3,000 unit pada harga 0.92. Dan saya klik buy. So 3,000 pada 92 sen, saya confirm. Match ni match 3,000 unit pada 92 sen. Right, so kita tengok dekat order status. Saya beli Gcam pada 3,000 unit. Total dia 2,760. So besok kalau dia naik kita boleh jual. Tapi saya beli kecil-kecil ni. Saya beli kecil-kecil je. Sebab saya tak buat kajian yang mendalam untuk membeli. Sebenarnya ni untuk sebagai tutorial, maksudnya sebagai contoh untuk kita buat buy today, sell tomorrow. Buy today, sell tomorrow. So dapat 2 bit, 3 bit, kita jual lah. Kalau 2 bit, contohnya kalau 10,000 dapat untung 100. Kalau yang 3,000, 2 bit baru RM60 lah. Baru RM60. Tu untung kasar untung kasar. Alright. Boleh tak kita ambil break dulu sebab market pun dah tutup dan kita kena solat dulu. So kita break sampai pukul 5 berapa you nak ni break untuk solat dan juga minum-minum sikit. 15 minit. Kita break sampai 5 suku lah, insyaAllah. Alright, so kita jumpa sekejap lagi. Sebelum tu you fikir-fikirlah. Tapi time solat jangan fikir. Alright. Macam mana apa yang saya buat tadi dan boleh tanya soalan. Alright.